Ta'ala. Kalau kita lihat, mungkin di kalangan kita ni ada orang menjawab jawatan sebagai orang besar, jawab SU ke, ketua JKK ke, ataupun tuan-tuan jadi siapa-siapa sahaja, paling kurang kata Nabi, kamu ni sebenar pemimpin lah. Kalau suami memimpin anak isteri dia, macam mana dia tarbiyah isteri dia, macam mana dia tarbiyah anak-anak dia untuk menjadikan masyarakat ataupun family dia itu keluarga yang sangat bahagia. Bila balik rumah, dia tengok rumah dia baiti jannati, rumahku syurga. Ni kadang balik rumah, baiti nari, rumahku neraka aku. Parkir kereta, naik motor, start depa kedai kopi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Balik rumah isteri flatty, balik rumah anak tak urus. Salah siapa tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama salah kepada suami, nombor satu. Kenapa suami disalahkan? Sebab dia pemimpin. Dia sebut orang bawahan yang teruk, maknanya kepimpinan itu ada masalah. Maka dia kena muhasabah balik tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sempat tengok program bersama Dr. Fadilah Kamsah. Dia jemput dua orang businessman yang sangat hebat, Datuk Azlina dengan Datuk Stapa nama dia. Kenal tak? Kenal tu aja. Tak kenal. Saya pun tak kenal. Dia ni pengasas produk lah, satu produk, saya pun tak ingat produk apa. Dia cerita macam Allah Subhanahu Wa Taala macam mana dia atur kehidupan keluarga dia. Ni orang kaya-kaya susah tak kita nak ikut. Tapi dia kata macam mana dia tarbiyah isteri dia, walaupun sama tarahnya datuk dengan datuk. Biasa datuk datin, dia datuk dulu. Walaupun isterinya datuk, di rumah dia tetap jadi orang nombor dua selepas suami dia. Dia tetap menjadi saya datuk, I datuk, you datuk, sama-sama datuk, kita sama kuat. Tak gitu. Dia kena ikut orang nombor satu, nombor dua, nombor tiga dan sebagainya. Macam mana dia tarbiyah anak-anak dia. Ini kita boleh tiru macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka suami, kalau dia ada isteri, tidak ada anak, dia kena tarbiyah isteri dia. Kalau ada anak-anak, dia kena tarbiyah anak-anak untuk mengikut macam mana landasan yang diajar oleh Nabi SAW. Dan saya sebut pada siri kuliah yang sebelum ni tuan-tuan, Nabi ajar kepada ibu ayah, kalau ada anak pada umur 1 hingga 7, kita suruh bermain dengan anak. Main macam mana? Mainlah, jangan serius sangat didik anak pada usia dia 1 hingga 7. Ni cengih sangat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak salah sikit, pelempang kita bagi. Nangis sikit kita bawa, nangis dah budak tu. Baru 2 tahun umur Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tak nangis? Kita suruh anak kita umur 2 tahun macam kita suruh anak kita umur 12 tahun. Tak sama tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata la'ib waladaka sab'an, bermain dengan anakmu pada usia 7 tahun, main. Bukan bermakna main itu sentiasa hari-hari main, tidak. Itu maknanya janganlah kamu terlalu strict pada usia anakmu itu 1 hingga 7. Nombor 2 Nabi ajar, bila anak kamu dah usia 7 hingga 14 tahun, ajar adab kepada dia. Adab apa? Adab makan macam mana? Sebelum makan, taruh tangan baca doa. Ni tak ayah. Sebelum makan, ayah makan dulu. Sebelum makan, syarat. Dia jadi syarat seperti singa jantan. Yang kejar binatang itu singa betina. Bila dapat benda tu, maka singa jantan datang. Dia datang tujuannya apa? Untuk bagi pembunuhan terakhir. Faham? Contohnya singa betina nampak kijang seekor. Dia lihat kijang ni siapa dapat, maka singa jantan bila dapat ada kijang tersebut, singa tu datang cekik kijang ni, mati. Dan dia makan nombor 1. Allah SWT. Yang lari susah-susah dekat 10 minit lari tu, yang senang dia nombor 1. Maka tuan-tuan macam Allah, suami tak boleh jadi macam tu, ayah tak boleh begitu. Maka baca doa, nak makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah banyak sekarang ni ayah mengelak, dia tak kerti baca doa, dia suruh anak dia baca doa. Mak baca doa. Ayah suruh mak baca doa. Abang isteri dia kata, abang lah baca, abang kan tua, anak kita belajar Jacob di sekolah ni, saya nak tengok dia baca doa. Dia bilang bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumna wa bika amanna. Amin. Ayah pun amin, mak pun buat doa juga amin. Ada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut tegurlah mak salah tu. Itu niat nak buka puasa. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina azabannar. Makan pula berjemaah dengan anak-anak. Jangan ayah dekat depan TV, anak depan komputer, mak
bilik. Tak boleh. Baca doa pakai mikrofon. Okey, taruh tangan semua. Allah kan perasaan kena zaman nak makan depan. Ayah depan TV tengok bola. Terengganu lawan Selangor hari ni, mak dalam bilik solid gamaknya, anak depan komputer, layari Facebook contoh. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak bentuk masyarakat macam ni susah, tuan-tuan, insya-Allah. Saya sebut kepada anak murid saya, zaman dulu ayah-ayah nak didik anak senang. Zaman sekarang ayah terpaksa rasuah anak macam-macam. Dia nak anak duduk kat rumah, dia buat macam mana? Mak duduk rumah ya. Mak kata apa boleh ayah? Ayah beli satu netbook pada saya, siap kali dengan wifi P1 Max contoh. Allah SWT. Error demo ni. Mak jangan keluar, jangan ikut jantai. Boleh ayah? Ayah belikan saya netbook juga. Allah. Akhirnya ayah botok kepala, anak gembira duduk di rumah. Dalam masa yang sama tak tahu tuan-tuan, dalam rumah lebih berbahaya kadang-kadang kepada anak-anak kita kalau melayari internet tanpa batasan. So saya anjurkan tuan-tuan, kalau ada anak-anak yang muda-mudi ni, muda-mudi kan suka-suka, suruh dia melayari internet, duduk dekat ruang tamu biar kita monitor dia, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang dia berfacebook tu yang berlaku, seorang pelajar lari dengan pasangan dia. Ada seorang baru kenal sehari, SMS kena rogo, 3 orang rogo sekali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat sekarang. Dan tetap kena ingat, kes perogolan di Malaysia 2.5 jam berlaku satu kes. 2.5 jam satu kes rogol. Dan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kes perceraian dalam masyarakat kita 77 kes sehari perceraian. Maknanya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, masyarakat mudah dah punah dah dengan sebab apa? Tidak ada sistem. Dan kalau kita ingat kita ni sebagai pemimpin, kita akan ditanya di atas kepimpinan kita, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.